Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Penghantaran bantuan kemanusiaan kedua Malaysia ke Palestin melibatkan pelbagai barangan keperluan seberat 20 tan berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Al-Arish, Mesir. Pesawat kargo itu berlepas pukul 11 malam dari KLIA. Pengurusan bantuan ini akan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir sebagai rakan kerjasama. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Faridah Yusof berkata bantuan kemanusiaan Ops Ehsan ini adalah bukti keprihatinan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu merupakan antara instrumen utama dalam memperkukuh perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sifat kasih sayang terhadap bahasa Melayu perlu disemai dan dipupuk dengan lebih meluas dan agresif dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan bahasa Melayu juga perlu dimartabat serta dipertahankan sebagai bahasa bersama. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan pula berkata bahasa Melayu perlu diangkat atau diiktiraf sebagai bahasa tonggak, khususnya dalam sektor perniagaan dan ekonomi di negara ini. Sehubungan itu, usahawan diseru menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan melibatkan usahawan tempatan. Usaha itu perlu dilaksana secara bersepadu oleh semua pihak. Kerajaan akan memilih 10 daripada 141 lokasi pintu masuk negara untuk dijadikan projek rintis Agensi Tunggal Sempadan Negara SBA yang dijangka bermula suku pertama tahun hadapan. Menteri Dalam Negeri berkata kesibukan dan keunikan menjadi salah satu kriteria pemilihan lokasi projek rintis berkenaan. Antara lokasi pilihan ialah KLIA, ICQS Rantau Panjang Kelantan, ICQ Johor serta Sabah. Pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 atau IHR 2005 masih dalam proses rundingan. KKM tidak akan berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Bahkan, komited memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa Yang di-Pertuan Agong. KKM sedang giat menjalankan libat urus dengan 12 kementerian termasuk agensi bagi meneliti pindaan IHR 2005. RM725.7 juta diperuntukkan kerajaan bagi melaksanakan projek rancangan Tebatan Banjir RTB di kawasan Dengkil sehingga Labuhan Dagang. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata projek dilaksanakan di Sungai Langat Fasa 1 dan Sungai Langat Fasa 2 dengan memanfaatkan sehingga 120,000 penduduk di kawasan terjejas. Kedua-dua projek itu menjadi rancangan jangka panjang kementerian berkenaan menerusi JPS. Perdana Menteri tiba di Riyadh petang tadi bagi menghadiri sidang kemuncak tergempar OIC berkaitan konflik Israel-Palestin. Andy, ada perkembangan di sana? Otto, di Riyadh masih cerah kerana waktu Arab Saudi 5 jam di belakang Malaysia. Saya akan berkongsi mengenai sidang kemuncak tergempar OIC ini dengan menjawab 3 persoalan utama. Pertama, kenapa ia perlu diadakan? Konflik Israel-Palestin merupakan satu krisis global. Justru, negara-negara Islam termasuk Malaysia tidak boleh bergerak sendiri. Sebaliknya, saling bekerjasama untuk membela Palestin. Penyatuan membolehkan pemimpin negara-negara terlibat memikirkan cara terbaik untuk memanfaatkan kelebihan dan kupayaan yang dimiliki bagi mencapai matlamat berkenaan. Kedua, siapa champion sidang kali ini? Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyertai beberapa lagi pemimpin utama negara Islam termasuk Presiden Turki dan Putera Mahkota Arab Saudi. Kehadiran Presiden Erdogan dan Putera Muhammad bin Salman amat signifikan kerana mereka memiliki pengaruh kuat bukan sahaja untuk merapatkan ukhuwah negara-negara Islam terutama di Rantau Teluk, malah memberi tekanan lebih besar kepada Israel dan sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Ketiga, apa perkara mustahak sidang kali ini? Sudah pasti resolusinya. Ia harus berbentuk tindakan yang benar-benar memberikan impak, bukan sekadar mengeluarkan satu lagi kenyataan mengutuk, mengecam atau mendesak Israel. Sekian laporan dari Riyadh, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Otto. Terima kasih, Andy. Mangsa banjir di Perak akan menerima bantuan one-off RM500 tunai bagi setiap keluarga terlibat yang akan disalurkan segera. Peruntukan tersebut diluluskan Perdana Menteri semalam menerusi mesyuarat Kabinet melibatkan sejumlah keseluruhan RM77,500 di seluruh negeri Perak.
Bantuan tersebut akan diselaraskan oleh NADMA di semua negeri terlibat banjir. Jumlah bantuan kepada bangsa banjir diselaras mengikut tahap kerosakan bagi mengelak sebarang pertikaian. Penduduk terjejas banjir di Perak yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun kepada 443 orang. 5 PPS masih dibuka di Hilir Perak dan Kerian. Di Selangor pula, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 375 orang daripada 99 keluarga. Info Bencana JKM memaklumkan 8 PPS sedang beroperasi membabitkan 5 di daerah Sepang manakala 3 di Kuala Langat. 7 pendatang asing tanpa izin ditahan di hutan Bukit Kayu Hitam Kedah kerana cuba memasuki negara di laluan haram tanpa dokumen sah. Penahanan kesemua parti warga Myanmar berumur antara 17 hingga 40 tahun dibuat ketika rondaan bermotosikal dilakukan. Turut dirampas 7 buah telefon bimbit, 1 komputer riba dan wang tunai dengan anggaran nilai keseluruhan lebih RM4,600. Kesemua parti terbabit diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Seorang maut manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di sempang Jalan Ulu Oya di Sibu pagi tadi. Bangsa merupakan pemandu salah sebuah kereta dikenali sebagai Longan Anak Engkang berusia 53 tahun. 4 mangsa yang cedera merupakan pemandu dan penumpang sebuah lagi kereta. Kesemua mereka dihantar ke Hospital Sibu untuk dirawat. Usaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar terus dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Bersempena ulang tahun ke-25 yang bertemakan Harmoni Digital Simfoni Bumi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menganjurkan program Carbon Footprint en Route to Nature. Pelbagai aktiviti dibuat termasuk penanaman 250 batang pokok di sekitar Taman Tasik Cyberjaya bagi menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan parti itu berkemungkinan menampilkan calon secara langsung atau direct candidate pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang akan diadakan 2 Disember ini. Kaedah itu pernah dilakukan BN pada pilihan raya sebelum ini iaitu calon dipilih tanpa melihat kepada hierarki jawatan dalam parti dan ia diterima dengan baik. Cadangan untuk meneliti semula akta lompat parti kerana wujud kelemahan adalah tidak relevan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan tindakan ahli parlimen membangkang pengisytiharan sokongan kepada Perdana Menteri tidak menyebabkan mereka hilang kerusi parlimen. Sehingga kini 4 ahli parlimen PN daripada Bersatu menyatakan pendirian menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Belia dan Sukan menyasarkan lebih 1 juta belia menyertai keahlian program Rakan Muda. Anayom menyatakan pencapaian itu mampu direalisasikan menerusi lebih 3,000 program yang memanfaatkan belia daripada pelbagai peringkat usia. RM20 juta diperuntuk bagi menggerakkan lebih banyak program buat golongan belia. Semua pihak harus mengetepikan perbezaan ideologi politik demi bersama memperkukuhkan kredibiliti perundangan syariah secara holistik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar berharap peranan Mahkamah Syariah sebagai mahkamah keluarga akan terus berkembang dengan positif dari setiap aspek. Lebih 200,000 bakat tempatan Sabah berhijrah dan bekerja di Semenanjung. Ini menyebabkan impak ketara kepada kumpulan bakat tempatan di negeri ini. Selain itu, percanggahan gaji di Sabah menyumbang 25.5% daripada jumlah pekerjaan daripada 2021. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata kerajaan memandang serius terhadap isu lanskap bakat tempatan yang ketara terutama ketidakpadanan bakat dan pengangguran khususnya di Sabah. Naib Presiden China Han Zheng berlepas ke Beijing, China hari ini selepas menamatkan lawatan kerja rasminya ke Malaysia selama 4 hari. Pesawat khas yang membawa beliau dan delegasi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP pada jam 12.30 hari tadi. Lawatan diadakan sempena ulang tahun ke-10 Perkongsian Strategik Komprehensif Malaysia-China tahun ini. Jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity agenda kerajaan selama 3 tahun sejak 2022 mencecah RM700 juta. Kementerian Kewangan juga memaklumkan terdapat lebih linai kontrak komunikasi yang dimeterai semasa pentadbiran lalu tidak dibelanjakan pada 2022.
Untuk tahun 2023, perbelanjaan komunikasi kerajaan Madani setakat ini telah menggunakan hanya sebahagian lebihan nilai kontrak komunikasi pentadbiran lalu, iaitu sebanyak RM56.9 juta. Tiada kontrak komunikasi baharu dianugerahkan tahun ini. Penganjuran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 menghimpunkan pelbagai program dalam bidang pertanian serta agromakanan menjadi tumpuan orang ramai. Antara produk ditengahkan Pertumbuhan Peladang Kebangsaan NAFAS pada tahun ini adalah baja NAS 888 dirumus khas untuk tanaman durian. HPPNK berlangsung selama 3 hari dengan 4 komponen utama. Diberikan tumpuan iaitu Agromilenia, Agroteknologi dan Inovasi, Sejahtera Madani dan Agromadani. Aktiviti ekonomi domestik diujur terus kekal sebagai enjin pertumbuhan utama bagi suku ketiga 2023. Menurut penganalisis ekonomi, Profesor Dr. Aimi Zulhaimi Abdul Rashid, perkembangan ekonomi bagi tempoh tersebut akan dipacu terutamanya oleh sektor perkhidmatan. Pertumbuhan akan turut disokong normalisasi perbelanjaan pengguna selain peningkatan harga minyak yang akan memberi kelebihan kepada ekspor produk berkaitan minyak dan gas. Usahawan tempatan harus mengadaptasi kaedah baharu dalam memperluaskan perniagaan mereka. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata usahawan juga digalak untuk mengaplikasikan platform digital untuk kekal berdaya saing. Dengan cara sedemikian, para usahawan diyakini mampu mengembangkan produk mereka ke pasaran yang lebih luas. Sime Darby Berhad melepaskan cabang perniagaan kesihatannya dengan pelupusan kepentingan dalam Ramsay Sime Darby Healthcare bernilai RM5.7 bilion. Perjanjian jualan dan beli dimeterai dengan Columbia Asia Healthcare Senin Berhad. KWSP dan anak syarikat pihak berkuasa pelaburan Abu Dhabi juga akan menyuntik modal ke dalam transaksi tersebut. Jumlah korban akibat perang Palestin-Israel yang tercetus sejak 7 Oktober lalu kini melebihi 11,000 nyawa. Jumlah itu termasuk 4,506 kanak-kanak, 3,027 wanita, 678 warga emas dan 27,490 orang cedera. 2,700 orang lagi masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan dan 1,500 daripadanya ialah kanak-kanak. Pencerobohan Israel turut menyebabkan 198 pegawai perubatan maut dan 53 ambulan musnah. Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa menyatakan sistem kesihatan di Gaza tidak dapat dipulihkan lagi. Ramai terkorban berikutan kekurangan kemudahan rawatan termasuk di Hospital Al-Shifa Bandar Gaza. Kemudahan perubatan dan kaki tangan di seluruh Gaza telah berulang kali diserang rejim Zionis sejak perang tercetus lebih sebulan lalu. ICRC menerusi satu kenyataan meminta kemudahan dan petugas perubatan di Gaza dilindungi. EU menghantar bantuan kemanusiaan ke-8 ke Gaza walaupun Pesuruhjaya Bantuan Kemanusiaan EU Janez Lenarčič menyatakan tidak menyokong Hamas. Bantuan itu merupakan bekalan perubatan dari lapangan terbang Ostend, Belgium dan dijangka berlepas ke Mesir. Kementerian Dalam Negeri Gaza berkata semua kedai roti di utara Gaza tidak beroperasi kerana serangan Zionis dan juga kekurangan bahan api. Presiden Iran Ibrahim Raisi menggesa para pemimpin negara-negara Islam untuk mencapai keputusan tegas berhubung isu Palestin dan melaksanakannya bersungguh-sungguh. Beliau berkata demikian sebelum berlepas untuk menghadiri mesyuarat luar biasa OIC di Riyadh, Arab Saudi. Raisi berkata pertemuan itu menjadi harapan semua orang terutama umat Islam. Ketua-tua negara Islam dijangka akan membuat keputusan tegas mengenai isu Palestin dan keputusan itu akan dilaksanakan sepenuhnya. Berpuluh-puluh bandar di utara Perancis lumpuh susulan banjir luar biasa. Jalan utama hanya boleh dilalui menggunakan bot termasuk puluhan sekolah terpaksa ditutup. Menteri Dalam Negeri Gerald Damain memaklumkan setakat ini 7 orang terjera. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.